Ketika bersenam, apakah keutamaan anda? Adakah untuk membakar sebanyak kalori yang boleh? Membina otot yang besar dan kuat? Keutamaan harus diberikan kepada keselamatan. Safety is number one priority. Jika anda bersenam dengan salah, form yang tak betul, ia akan mengundang kecederaan, dan apabila anda cedera, anda dah tak boleh bersenam untuk tempoh tertentu, ataupun lebih teruk anda rasa trauma dan dah rasa tak nak bersenam dah. Oleh itu, video ini adalah tentang keselamatan dan teknik senaman. Jika anda berada dalam kelas senaman ataupun bersama jurulatih peribadi anda, dia akan dapat membantu dan membimbing anda melakukan senaman. Tetapi bagaimana ketika anda bersenam berseorangan? Macam mana untuk memastikan teknik yang anda buat itu betul dan keselamatan yang terbaik? Jadi di sini saya akan kongsi beberapa tips. Pertama sekali dan lazimnya diabaikan, iaitu panaskan badan. Apabila anda bersenam tanpa panaskan badan dan renggangan dinamik yang betul, dia akan meningkatkan lagi risiko kecederaan. Jadi luangkan paling kurang 5 hingga 10 minit untuk panaskan badan sebelum anda melakukan senaman yang utama. Kedua, andai kata anda tidak pernah membuat sesuatu senaman tersebut, anda tidak yakin, sila belajar terlebih dahulu, research dengan lebih mendalam sebelum melakukannya. Kalau anda bersama seorang jurulatih, mereka akan jelaskan teknik senaman secara terperinci. Namun jika anda berseorangan, jangan abaikan langkah ini. Anda masih boleh mempelajari teknik senaman melalui atas talian. Kalau ada video itu lebih bagus. Anda hanya tulis senaman apa yang anda nak lakukan dalam Google ataupun YouTube, dan saya yakin anda boleh nampak tutorialnya. Teliti cara pergerakan dan cuba untuk lakukannya setelah anda yakin. Dan ini membawa kepada poin yang ketiga untuk senaman yang anda tidak begitu familiar, iaitu buat dengan perlahan. Jangan terus buat keseluruhan range of motion. Perlahan demi perlahan cuba progress. Tips yang keempat, kalau tak ada orang yang nak membantu dan melihat teknik anda masih lagi boleh melihat teknik anda sendiri. Buat analisa diri. Rakam ketika anda melakukan senaman tersebut, lihat apa yang betul dan apa yang salah, bandingkan dengan video senaman tutorial yang anda tengok tadi tu. Dan selain itu, anda juga boleh gunakan cermin untuk lihat teknik anda sendiri. Sebab tu dalam kebanyakan gymnasium akan ada cermin yang besar dan luas. Ini adalah untuk anda melihat form anda, bukannya untuk selfie semata. Tips yang kelima, ketahui otot apa yang dituju, dan ketika anda melakukan senaman tersebut, boleh tak anda rasa otot tersebut digunakan. Proses pemikiran ini juga dinamakan sebagai mind-muscle connection, dan memang kajian menunjukkan dapat membantu ketika melakukan senaman. Contohnya, ketika melakukan senaman push up, antara otot utama yang dituju adalah otot pectoral ni ataupun otot chest lah. Jadi ketika melakukan senaman tersebut, boleh tak anda rasa otot tersebut digunakan, dia akan mengecut, dia akan memanjang, relax. Jadi apabila anda rasa otot tersebut yang digunakan, itu adalah salah satu penanda yang senaman anda buat itu dengan teknik yang agak betul. Tips yang keenam, berhenti jika anda rasa sebarang kesakitan. Terutamanya kalau rasa sakit tersebut adalah pada bahagian sendi. Ingat, apabila anda melakukan senaman otot, itu akan merangsang otot. Jika terasa pada sendi, maksudnya teknik anda mungkin salah ataupun beban yang digunakan terlalu berat. Tips yang ketujuh, kalau anda rasa sesuatu senaman itu terlalu sukar untuk dilakukan, anda boleh tukar kepada variasi yang lebih sesuai kepada tahap anda. Contohnya, jika anda tidak mampu melakukan squat dengan penuh, lakukan separa sahaja half squat, ataupun lakukan squat yang disokong. Jika menggunakan bebanan, kurangkan bebanan tersebut dan mula dengan beban yang ringan. Apabila otot anda makin kuat, makin bertambahlah beban tersebut. Sekali lagi, ini dinamakan sebagai progressive overload. Yang ke-8, saya gabungkan beberapa perkara yang sangat jelas tetapi mungkin terlepas pandang ketika anda buat senaman. Pertama, pakai pakaian yang sesuai, pastikan dia selesa dan tidak menghadkan pergerakan anda. Seterusnya, minum air secukupnya. Ketiga, pastikan anda bertenaga. Jadi kalau anda rasa lapar, tidak bermain ketika melakukan senaman, tak ada masalah. Ambil snacking yang ringan, paling simple adalah buah-buahan. Seterusnya, jangan paksa diri untuk melakukan sesuatu di luar kemampuan.
tahu bila untuk berhenti. Jangan asyik nak push diri sahaja. Dan rujuk kepada pakar jika anda tidak pasti dalam sesuatu. Okey, itu sahaja untuk modul keempat. Konsep pembinaan otot ini sangat mudah. Pertama sekali, dari segi senaman, pastikan senaman yang anda lakukan tu memberikan rangsangan yang secukupnya kepada otot sehingga merangsang sintesis protein otot ataupun muscle protein synthesis. Dari segi pemakanan, pastikan pengambilan protein yang secukupnya supaya bahan binaan ada untuk membaiki dan membina otot tersebut. Aspek pemakanan ini Dr. Su akan jelaskan pada modul berikutnya. Seterusnya adalah konsep progressive overload, di mana makin lama anda bersenam, makin kuat otot anda dan makin perlu anda tingkatkan bebanan ataupun rangsangan kepada otot tersebut supaya proses muscle protein synthesis tersebut dapat diulangi, dapat berlaku semula secara berterusan.